You boleh baca ni review tentang Photopea kalau tak pernah dengar. Dia kata a free photo, belum share lagi, sorry. Kalau apa-apa yang saya buat you tengok pelik, cakap terus tau. Sudah sampai habis. Mana share screennya, mana ni satu. Share. Okay. Ini nota tadi. Ni Photopea kalau nak baca a free Photoshop alternative that works in your browser. Ini dia kata Photopea. Saya sendiri tak pernah pakai. Sebab saya pakai Photoshop. Photoshop dengan Photopea ni macam lebih kurang macam ni lah. Photoshop tu rotan, Photopea ni akar. Tak ada rotan, akar pun berguna. Akar. Jadi saya dah ada rotan, tu sebab saya tak guna akar ni. Tapi untuk membantu you all semua, yang mungkin komputer tak begitu laju, tak cukup RAM untuk runkan Photoshop misalnya, boleh gunakan Photopea. Saya demokan sedikit supaya you dapat idea. Tapi ini bukan link dia. Link dia you Google je Photopea. Okay. Dia terus jumpa yang pertama ni, Photopea Online Photo Editor. Okay. Ada rakaman, nanti you boleh tengok. Sekarang tengok je dulu. Supaya you dapat sepintas lalu idea apa dia Photopea. Tutorial terlalu banyak dekat YouTube. Google je basic Photopea atau Photopea tutorial for beginners, berlambak. So, you akan dapat skrin ini. Saya buka Photoshop, kita tengok compare kan ya. Okay. Yang kecil skrin ni Photoshop, yang luar tu Photopea. Nampak tak? Dia punya skrin lebih kurang sama. Ada selection segi empat, ada lasso, ada object selection, ada crop, ada sebenarnya dalamnya ada banyak lagi. Okay? Bila you klik, dia keluar yang lebih-lebih lagi ni. Nampak tu? Okay. Saya tak pernah guna Photopea, tapi malam tadi saya fikir apa yang nak memudahkan you all semua. Saya try run Photopea tanpa belajar, tapi saya ada pengalaman guna Photoshop. Saya boleh terus guna kebanyakannya. Menunjukkan memang lebih kurang 80% sama dengan Photoshop. Okay. Jadi minggu depan saya akan demokan sepintas lalu Photoshop. Tapi Photoshop memang lebih powerful lah. Jadi minggu depan siapa yang komputer dia mampu run Photoshop, you boleh install supaya nanti kalau nak ikut boleh ataupun nak tengok boleh explore sepanjang minggu ni. Siapa yang rasa nak tak mampu, sebab Photoshop perlu sekurang-kurangnya kalau kita perhatikan kejap saya check. Kat mana saya letak spek dia? Okey, untuk Photoshop, kalau yang version paling terkini, kalau you berjaya jumpa kan, tapi saya tak galakkan pakai sebab dia ni heavy. Sebab yang terkini makin heavy. Heavy bermaksud size file besar, komputer kena power. Untuk Adobe Photoshop CC 2020 yang paling terkini sekarang, saya akan bagi link untuk ke portable download version. Nanti saya bagi link. Portable bermaksud yang dah diringankan sedikit. Tak perlu install. Run terus dari you copy dalam pen drive, download misalnya, terus boleh run. Dia nak, nampak? At least Windows 10. Dan Windows 10 yang diupdate. Kalau tak, asyik crash sahaja. RAM 4GB minimum. So check nanti RAM berapa. Kalau RAM 2GB boleh pakai. Tapi waktu guna tu sempatlah masak nasi, tolong mak menyapu, tolong bapak memanjat. Bapak memanjat buat apa? Apa-apalah. Baru dia load. Komputer saya 8GB. 8GB pun tengok tadi kan, bila nak mula on tu slow juga. Hard disk nampak tu 4GB Pentium 4. Jadi agak heavy. Nanti saya tunjukkan supaya tak perlu pakai CC 2020. Boleh pakai CC 2018, 2017 ataupun terus ambil Adobe Photoshop CS6 misalnya, version lama, version 2015-16 dulu pun lebih kurang sama. Yang membezakannya ialah makin tinggi operating system dia, makin tinggi version dia, makin mudah.
Kalau dulu contohnya waktu saya pakai Photoshop bukan CS6, CS5, saya mula pakai Adobe Photoshop 4 tahun 2000. Saya belajar master berapa? 2002 macam itulah. Okay. Adobe Photoshop version pertama saya pakai ialah Adobe Photoshop 5. 4. Lepas 4 dia naik 5. Lepas 5 dia naik 6 sampai 9. Lepas tu dia tak nak 10. Dia terus jadi Adobe Photoshop CS1. Itu naik CS2 sampailah CS6. Lepas CS6 dia tak nak jadi CS dah. Dia tukar pula CC. CC ni CS ni Creative Suite. CC ni Creative, tak ingat CC apa. Creative apa ke. Jadi CC 2017 dia ambil tahun pula. CC 2018 sampailah yang terkini 2020. Jadi waktu saya mula pakai tu, bayangkanlah berapa puluh tahun yang dulu, version jauh beza. Kalau waktu saya mula-mula guna dulu Photoshop 4, nak bagi satu tulisan berapi, maksudnya tulisan tu ada efek api, makan masa dekat 30-40 minit. Pusing tulisan sana, masuk efek ni, masuk baru tulisan tu berapi. Dalam Photoshop version sekarang 2 saat. Contoh dia, sebab dia dah masukkan template plugin, nanti saya bagi link untuk you try. Saya nak tunjukkan Photopea dulu. Ini beza dia. Jadi tengok saya tekan ini, lasso ni, keluar menu dekat atas Photoshop. Perkara yang sama berlaku dekat sini. Saya tekan menu kat sini, dekat atas ni pun berubah. Bermaksud cara bekerja dia sama. So kita tutup dulu Photoshop sebab saya nak tunjukkan Photopea ni dulu. Bukan belajar saya nak tunjuk dulu supaya boleh explore nanti bila pergi dekat YouTube nak explore pun boleh. So cara bekerja dalam Photopea ni, apa maksudnya? Saya pun tak sempat explore. Foto macam Photoshop, Pia ni. Pia, itu lagu Hindustan. Okay. Apa yang cara bekerja dia, kalau kita perhatikan dekat sini kita namakan dia mungkin toolbar. Okay. Kalau saya besar tak besar. Okay. Tak maaf kecil sikit skrin. Dan kalau perhatikan dekat sini sebelum kita explore, dia ada account dekat sini. Bila you klik account, saya dah ada account guna email. Kalau siapa yang tak ada, tekan je login. Percuma untuk register account. Apa guna register ni? Supaya bila you guna komputer dekat rumah, dia save setting ini. Tiba-tiba you guna komputer kakak punya notebook, you login, dia akan gunakan setting yang sama. Setting yang sama bermaksud kalau ini you dah tarik ke kiri atau apa-apalah ni, dia akan save setting dia. Percuma, free, full functional. Maksudnya 100% percuma, free. Beza dia ada iklan. Okay? No ads ni dia ada iklan lah maksud dia. Step in history 30 berbanding dengan premium. Step in history ni maksud dia apa? Bila you buat kerja you nak undur ke belakang, undo, dia terima sampai 30 langkah ke belakang. Cukup banyak lah tu kan. Kenapa dalam Photoshop ataupun dalam Photoshop ni penting history? Sebab bila you buat step ni sampai dekat 12-13 step, tiba-tiba alamak step yang pukul 9 suku tadi lagi cantik. Jadi you boleh undur ke belakang 30 langkah ke belakang. Macam Microsoft Word mungkin undur dia sekali 2 kali. Photopea dan Photoshop lebih kurang sama, boleh undur 30 kali, premium 90 kali. 60 kali. Kalau Photoshop boleh sampai 999 kali. Sukatilah. Okay. Selagi komputer tak ditutup. Apa beza free dengan premium? Selain daripada dia tak ada iklan, kita peduli apa kan? Kalau perhatikan iklan dia kecil sangat dekat kanan ni. Yang ni nampak ni. Tak mengganggu langsung. So saya rasa tak ada masalah. Lapar pula tengok iklan pizza dia. Berapa dah? 9.40. Okay. Kalau you rasa nak lebih lagi, boleh beli. Dia tak mahal. Single user sebulan RM9. RM9 bermaksud dalam RM40. Okay? Ataupun untuk sepanjang satu semester $10.
dalam RM40 untuk 3 bulan. Ataupun nak pakat dengan kawan-kawan, 20 orang beli satu, $100. So kongsi seorang. Ni kan, ataupun team of 5. Tapi pandangan saya, free dah cukup sebab yang membezakan hanya iklan je. Jadi tak mengganggu apa-apa langsung setakat ni. Okey. So, kalau tengok juga Photopea ni, dia boleh buka file Photoshop. Photoshop nanti kita tengok dia PSD. So, nampak? Dia boleh buka PSD. Dia boleh buka InDesign. Dia boleh buka PDF, RAW daripada kamera dan apa saja file yang you all akan explore nanti, JPEG, GIF, TGA, PNG, TRM ni semua dia boleh buka. So, cara nak buka sama lah kan. Ni dah ada dah semua dah. File open semua Hari ni kita takkan belajar ni. Saya cuma nak terangkan cara dia bekerja. Dekat sini toolbar. Ini kalau dalam Photoshop nama dia arrow tool, dekat sini move tool. Lebih kurang. Ini selection. Dia bagi dua. Rectangular dengan ellipse. Itu ada lasso. Ini semua nak buat selection. Nanti saya terangkan Yang ini object selection, quick selection, magic wand. Ni semua. Kalau setiap satu ni, tekan dekat arrow ni, dia ada keluar yang lain. Dan kalau kita tengok, tekan je kat arrow ada keluar lain. Macam yang ini, nama dia clone tool. Tak ada arrow kan, tak ada arrow kecil. Jadi maksudnya tak tekan keluar apa-apa. Dia seorang je. Dia sombong, tak nak berkawan dengan orang lain. Yang lain semua ada. Kecuali T pun sama. T ni text, untuk masukkan teks. Dan setiap satu yang you tekan dekat sini, rectangular misalnya, dia akan keluar apa orang kata, option tambahan dekat atas ni. Contohnya saya tekan T, text. Saya nak type, jadi automatik dia tukar kat atas. Oh, boleh pilih font apa nak pakai. Nak pilih size, boleh pilih. Nak alignment, apa, semua ada kat situ. Okey, katakanlah saya buka satu file. Macam guna komputer kita tapi saya tak pasti kalau line internet slow macam mana. Saya pakai Unify, so Alhamdulillah. Jadi nanti you tengoklah. Kalau pakai line slow, dia slow. Jadi lebih baik you download Photoshop. Jadi you boleh explore Photoshop. Saya akan bagi link nanti. Jangan download version yang terkini, mungkin slow. Download version yang lama, CS5 ke CS6, lebih kurang sama. Katalah saya buka satu file. Saya buka file tadi ni. Saya cuma nak tunjukkan Photoshop ni tak sesusah mana Dia buka file ni. Okey. Katakan saya download gambar ni dari internet, saya cuma nak shrek ni saja. Saya tak nak background belakang sebab saya nak pindahkan shrek ni ke sini bersama kakak-kakak ni. Okey, tak senonoh punya contoh boleh lah. Okey. So apa yang saya buat? Tools ini, minggu depan kita akan tengok lebih detail. Saya mungkin crop dulu. Saya kena tahu crop. Saya kata okey, saya nak ambil dari sini sampai sini. Saya tak pernah guna Photopea jadi saya menggunakan kemahiran Photoshop saya sikit. Saya nak tengok sama ke tidak cara kerja. So far sama So baru cakap sama, tak sama. Crop ni dekat mana? Kat atas ni. Delete crop, terima atau tidak. Crop bermaksud saya nak pendek macam ni je. Kemudian dalam Photoshop, dalam Photopea ada satu nama dia Magic Wand. Okay, Magic Wand ni ialah memilih berdasarkan warna. Jadi saya pun boleh pilih. Okey, saya kata nak pilih warna ni lah. Nampak? Bila saya klik, warna biru tu terpilih. Kenapa warna biru terpilih? Sebab saya pilih Magic Wand. Dan dekat atas ni, kalau perhatikan ada pilihan replace, unite, subtract dengan intersect. Jadi saya pilih unite. Maksudnya setiap kali saya tekan, dia unite, gabungkan dengan tekanan atau klikan tikus saya seterusnya. Saya pilih sampai mana saya nak. Sampai semua warna biru terpilih. Celah-celah tu. Jadi bila semua biru ni terpilih, saya kata okey, dah cantik. Saya pergi select di inverse. Jadi automatik yang terpilih sekarang hanya ni je. Jangan risau kalau tak dapat. Bukan nak tunjuk
nak ajar guna, saya nak tunjuk explorekan dulu ya. Kemudian saya kata saya nak ambil benda ni, boleh tak tarik macam Photoshop? Tarik ke file yang ini. Oh, dia tak boleh tarik. Dia kena copy lah. So, kalau tak boleh, kita copy. Saya pergi ke file ini. Saya paste. Kemudian, edit, transform, scale. Saya kecilkan dia. Jadi maksudnya saya boleh letak dia ni tanpa background yang biru tadi. Kan? Dah buang. Ataupun sama juga dengan yang ini. Ataupun satu cara lagi, kalau saya nak gunakan ini juga, saya gunakan ikon yang lain. Apa yang ada dalam macam Photoshop, Quick Selection. Okay? Quick Selection saya tekan je dia. Terus nampak? Quick, terus dapat. Tanpa background keliling tu. Jadi saya pun copy. Boleh pindah ke mana yang saya nak. Ini seronok kalau you nak delete you punya gambar ataupun apa. You nak pindahkan gambar you, nak gabung dengan gambar-gambar lain tu kan. Transform scale. Part 2. Okay. Apa lagi dalam Photoshop? Banyak benda you boleh buat ya. Jadi try nanti explore. Tengok tutorial dekat YouTube. Minggu depan saya tunjukkan step by step yang lebih itu. Dan minggu depan saya bagi tahu tentang assignment yang you boleh gunakan dengan Photopea atau Photoshop ni. Simple. Berkaitan dengan buat satu poster ringkas. Berkaitan dengan gambar you sebagai mungkin penceramah ke mungkin jemputan. Katalah dijemput bagi ceramah tentang kecederaan sukan. Tajuk you, menangani kecederaan sukan oleh nama, tarikh, lebih kurang cerita. Minggu depan saya bagi detail dia. So, Photopea dekat sini. Boleh explore Photopea. So, pandangan saya lebih baik guna Photopea kalau line you okay. Sebab Photoshop agak heavy, melainkan kalau komputer you okay dari segi kelajuan, boleh pakai tu. So, terima kasih kepada semua. Dan macam saya kata, untuk 3-4 minggu awal ni kuliah kita panjang. Tapi mulai minggu depan, lepas habis Photoshop, topik-topik kita saya nak bagi you explore awal. Dan kemudian kita akan ambil masa tak lebih 2 jam untuk setiap sesi kuliah. InsyaAllah. Okay, siapa yang dah hadir kehadiran, boleh left dan menikmati sisa-sisa hari yang masih berbaki.